Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tak? Ada lagi tak yang lain? Ada. Ada ada okay. Alright. Ah, Sekejap masuk sekali handphone tu boleh tak? Sebab nanti ada orang komen ke apa. Ha? Tak apa. Okay, tu boleh. Oh, apa handphone? Sekejap. So nanti soalan boleh tengok dekat sini. Kau boleh kat sini. Admin dia, admin. Admin ke dia? Dah admin. Okay, admin kan dia Hello, tak on. Okay, test. Okay, saya nak test suara ni, boleh dengar tak? Sebab saya yang ni kita pakai handphone. Tadi pakai laptop. Okey tak? Boleh. Suara jelas Boleh. tak suara? Okay, jelas sebab Jelas, yang lepas kita tak pakai earphone, tak dengar. So yang ni kita pakai earphone lah. Okey, Assalamualaikum. Saya nak ucapkan selamat datang di kilang cendawan kami. So untuk pengetahuan anda semua, inilah kilang kita berkapasiti 300,000 bongkar dan insyaAllah semakin meningkat lah. So ini adalah di orang kata bahagian yang pertama. So untuk bahagian yang pertama ni, bongkar kebanyakannya adalah dalam proses iraman ataupun resting. Kebanyakannya baru separuh matang dan bongkar-bongkar ni semua kita tunggu dia untuk matang lah. So kalau untuk pantau semua, kita ada menggunakan ni wallpaper macam ni untuk kita orang kata menangkis daripada serangan-serangan serangga. So yang ini batch yang lama. Kebanyakan batch yang ini kita yang lama ni rak kita adalah rak kayu macam ni dulu awal-awal dulu start, mana yang ada kita jalan je lah dulu. Masa tu tak ada lagi rak yang macam ni, yang besi yang macam ni. Yang ni saya akan explain lah nanti lebih lanjut. Nanti kalau ada apa-apa soalan, beritahu Okay, so inilah tempat kita. So saya nak bawa anda sebenarnya ke tempat yang dah keluar cendawan lah. Yang ini tempat resting kan, tak ada keluar cendawan. Tapi kebanyakannya cendawan kita dah petik pada waktu pagi. Waktu yang ada ni tinggal sisa je lah. Average pengeluaran kita dekat sini adalah 100 kilo dan ke atas. Okay, so yang ini bahagian kedua lah. Ini untuk bahagian kedua kita lah. Yang tadi yang orang kata bahagian batch pertama, yang ni bahagian kedua lah. So yang dekat sini agak orang kata modern sikit. Bahagian ni dia agak modern sikit. Sebab ni kita dah gunakan racking yang baru yang kita dah usahakan. Racking dia macam ni lah. So untuk pengetahuan anda, ni racking dia tinggi 2 meter. Panjang dia 6 meter lah. Untuk 2 kali 6 meter ni dia boleh letak sebanyak 2,000 bongkar lah. 1,000 belah sini, lagi 1,000 belah sini. So dia disokong dengan rak-rak yang berada di sebelah lah. Macam dah nampak ni tapak dia. Tak besar pun dia punya ni, dia kurang paruh tangan saya je. Satu lebih kurang dalam 2 jengkal macam tu je jarak dia. Untuk tapak yang ni semua bongkar-bongkar yang dah hampir matang lah. So lagi beberapa hari kita akan keluar, maksudnya kita akan buka penutup dia lah.
Okey, so dekat sana tu ada yang dah keluarkan cendawan. Kita buat pemetikan kat sini 2 hari sekali, belah pagi dengan belah petang. Tapi kalau belah petang dah tak ada, belah pagi je lah. Okey, yang ni kan macam anda nampak ni kan. Cendawan ni. Ini cendawan tiram kelabu benih 60 hari. Untuk benih 60 hari ni kalau anda nampak, dia cendawan dia agak lebih tebal tau sebenarnya daripada 45 hari. Dan cendawan dia ni tidak mudah pecah. So ini kelebihan dia lah kalau anda pakai benih 60 hari. Tapi anda nak kena tunggu 60 hari pula kan, lambat. Tapi itu pro and con lah untuk jika anda orang kata pengusaha yang mengusahakan benih 60 hari lah. So ni nampak tombol ni. Tombol ni ini sebenarnya daripada uh, macam bongkar yang baru kita buka penutup dan kita buat pembersihan. Nampak tu dalam tu. Kita dah korek dia, jadi dia akan keluar macam ni lah. Sebenarnya dekat dekat sini ni, dekat bawah ni, ini sebenarnya dah mendatangkan bisnes yang lain. Bisnes apa? Kita panggil dia tak silap saya apa vermi, saya tak buat lah kat sini tapi saya kongsikan je lah. Vermipo dia yang apa, yang cacing tu. So cacing tu kita bagi dia makan, tapi bukan cacing yang biasa belakang rumah tu, bukan. Dia cacing import lah. Daripada cacing tu kita bagi dia makan ni tongkol cendawan yang tidak digunakan ni. So daripada situ dia akan mengeluarkan lah, maksudnya dia akan membuang air lah. Membuang air tu buang air besar lah maksud dia. So daripada situ dia punya tahi tu kita orang dalam bidang pertanian kita panggil black gold. Black gold lah. So maksudnya dekat situ dia akan mendatangkan sumber orang kata pendapatan yang lain. So itu adalah optional ataupun bidang-bidang lain yang anda boleh ceburi. Maksudnya melalui pertanian cendawan ni anda juga boleh menceburi bidang-bidang yang lain lah. Maksudnya perkembangkan lagi orang kata anda punya servis ataupun perkhidmatan anda, servis ataupun produk anda. Tapi dekat sini kita pun tak lari juga daripada masalah bongkar rosak. Ada, tapi kuantiti dia tak banyak lah. Kelebihan macam contoh kan, nampak ni macam ni kan. Dia boleh masuk 4 je satu rak ni. Boleh masuk 4 je. Dan kelebihan dia adalah apa? Dia kalau macam bongkar macam ni ada masalah, kita dapat kesan lah. So nanti yang ni saya akan bawa keluar lah. Kerja saya akan bawa keluar. Dan kita akan tukar bongkar yang baru lah, ataupun kita biarkan dia kosong lah. Kita tak lari lah daripada bongkar-bongkar yang rosak. Ada bongkar yang rosak, cuma tak banyak lah, kuantiti dia agak sedikit. Jom saya ajar macam mana nak petik, cara petik cendawan yang betul. Okey, ni nampak cendawan dah macam besar sikit. Tak nampak dah. Kita ambil yang sini dah. Okey, ni nampak ni cendawan ni kan. Cara petik dia senang je. Daripada ni, bawah ni, nampak ni, tangan saya ni. So, daripada sini, boleh pegang bongkar. Sekejap saya letak kawan pegang Ambil gambar ni. Okey, daripada sini ni, jari saya ni, cabut je macam tu. Cabut dia macam tu. Lepas tu nampak tak ada akar-akar dalam ni. Yang ini yang kita kena bersihkan lah. Kita kena korek dia keluar lah. Cara korek dia keluar senang je. Kita pakai belakang sudu tu. Sekejap saya ambil sudu korek tu. Alah, pekerja saya dah bawa pula. Okey, tak apa. Cara dia nampak kan, kita nampak yang kat dalam tu ada kesan-kesan lagi kan. Maksudnya ada akar-akar lagi tu. Kita ambil belakang sudu tu kita celupkan dalam air garam lah, lebih jimat. Kalau air klorok nak kena beli klorok lagi kan. Kalau air garam lebih jimat lah. Air garam tu kita celupkan dia, kita keringkan air garam tu, lepas tu kita korek, keluarkan yang lebih-lebih tu kita keluarkan. So kalau yang ini dia baru harvest yang pertama, so kita biarkan je lah terbuka untuk orang kata harvest yang kedua lah.
Tu itu yang kita usahakan di sini lah. So kita ada banyak bahagian lah. Satu sana bahagian pertama. Kamera. Ini bahagian kedua. Sebelah sini kita ada ruangan sikit untuk taruh apa-apa jenis peralatan lah. Di bahagian sana ada bahagian yang ketiga lah. Betul? Tak. Cendawan kat belakang. Bagi cendawan kat belakang. Ha. So, jom kita tengok bahagian. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Kejap sebab yang ni saya ada yang tanya soalan Tu nak tanya yang saiz besi A3 tadi tu, dia punya lebar dia berapa? Ke dia memang jual saiz 2/6 ke? Untuk besi yang BRCC channel tu ke? No, besi yang petak-petak tu. Oh, besi yang petak-petak tu, 20x20 dia punya ni. So maksudnya 20x20 kan? Maksudnya kalau petak macam ni, 20x20 ni boleh masuk 4 lah. 20x20. Yang rak tadi. Okey, yang rak tadi tu. Yang besi petak dekat rak tadi tu. Aha. Dia punya lebar dia jual macam mana bentuk dia? Kejap, saya pergi tengok. BRC. Yang mana? Yang petak tu lah. Yang apa nama BRC tu. Ni, besi BRC ni. Yang ni. Dia punya saiz dia jual dalam bentuk macam mana? Dia punya ni kalau pergi kedai tu tanya dia saiz dia A3 atau A2. Dia punya beza dia ketebalan ni selalunya. Yang ini dia datang dia datang ni sekali dengan ni. Ni 2x6 ni dia datang sekali. Kita cuma welding dekat bahagian yang ini je lah. Oh, kini saiz dia 2/6 meter lah. 2/6 meter. Ni hantar sekali pakai lori tu hari. Untuk yang ni lah, disokong oleh besi yang ni lah. Ni mampat sikit lah besi dia. Lepas tu kita sokong dengan besi si channel lah atas tu. Tapi konsep dia macam ni lah. Vermicompost, betul. Vermicompost. Nama proses yang cacing tadi tu vermicompost. Saya tak boleh check message lah dari sini. Sekejap betul, vermicompost. Okey, jom saya bawa pergi tempat production. Tapi dah siap packaging lah semua. So ni adalah tempat packaging. Ini yang kita gunakan lah, sealer tu, sealer. Yang vacuum punya sealer tu kan. Ni mesin dia. Ni mesin dia. So dia akan vacuum lah, masuk dalam ni dia akan vacuum. So kita buat packaging lah, ikut kepada customer lah. Ni benih-benih baru sampai. Nanti kita akan simpan dekat ni, storage room. So ini buat packaging lah ni, buat packaging. Ni tempat kita punya staff kita buat packaging. Jom masuk dalam storage room. Lama-lama boleh dalam ni sejuk sikit. Tapi lain tak adalah dalam ni. Yang inilah kita bawa ke dalam lah, simpan benih dalam ni. Ni tadi vacuum tadi tu. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Jadi kalau kita vacuum akan jadi macam ni lah. Tapi nak di packaging balik tak sesuai lah. Kalau nak jual direct boleh. Kalau tak, option yang lain packaging macam ni je lah. Yang ni 500 gram tak saya. So yang ni lah kita ada. Ni tempat storage lah. Tapi hari ni stok semua dah keluar. Tak ada cendawan ni. Itu ada black jelly, oyster mushroom. Ni kita ikut 500 gram kalau 1 kilo. So sini untuk 1 kilo lah. Ni kita punya storage room. Ni untuk simpan benih. Penyimpanan benih ni pun penting. Sebabnya kalau kita tak simpan benih dengan baik, benih akan tercemar.
Ni mesin saya dah jalan. Ni kita dah setkan lah ni automatik sebenarnya. Tapi yang ini untuk kawasan tempat production pekerja. Sebab panas kalau kita tak kita tak hidupkan dekat kawasan pekerja ni panas. Kalau Baik. dekat kawasan Nak tanya. apa tu? Okey. Simpan benda itu suhu optimum berapa yang perlu? Suhu sayur tu pun boleh. Maksudnya suhu bilik biasa je. Suhu bilik biasa pun boleh ataupun suhu sayur tempat sayur lah, simpan sayur. Oh, kata situ tempat sayur tu. Okey. Tapi better tempat sayur tu lah. Oh, okey. Yang inilah nampak kita punya sistem misting kita dah jalan lah. Macam ni lah konsep sistem misting kita lah. Tapi yang ni panjang lah. Kita tarik dekat 200 meter dan sekarang ni ada dekat 100 sprinkler lah untuk seluruh kawasan ni. Jom saya bawa anda ke tempat production. Pembuatan dekat depan. Yang ini masak, kukus dekat kawasan belakang. Encik Faiz, vermicompost tu just letak cacing sahaja ke atau campur dengan benda lain juga? Dia kena macam kita kena hidupkan dia di macam habitat asal dia lah. Ada tanah semua. Tapi makan dia tadi tu lah. Saya ni semua yang dah kukus. So kita simpan lebih dulu kat sini sebelum kita masukkan benih. Dalam benih nampak ni. So ada juga masalah. Kan tak ada nampak ni gula oren. Tapi tak banyak lah. Yang lain tak ada lah, ni je ada gula oren. So yang ini yang steamer yang kita gunakan. Kukus ke belum lagi? Yang gula oren tadi yang tadi dah kukus. Dah kukus. So ini adalah steamer yang kita gunakan. Panjang lah steamer ni. Sampai ke belakang tu saya rasa ada 24 kaki ada. Macam ni. Inilah. Dia pakai rail. Kita tolak dia pakai rail. Sampai ke dalam tu lah. Nampak dia bergema. So dia panjang lah sampai ke belakang. So macam inilah konsep yang kita pakai. Lagi. Lagi. Yang tu kita pakai kita selalu angkat dia pakai inilah. Apa ni nama dia? Polip. Polip. Dulu lah. Saya ada lesen ni dulu. Saya kerja shipping dulu ada lesen ni. Tapi sekarang tak bawa lah. Macam ni lah kita siapkan rail dia. Lepas tu kita akan stack rail dia. Lepas tu kita akan tolak masuk ke dalam lah. So kalau tarik masuk ke dalam lah. Yelah kalau tidak, kalau pakai manual siapa nak tarik sampai ujung tu kan. Pinggang tertahan. So panas lagi. Ni steamer yang lama. Yang ni boleh masuk dalam 1400. Okay, jom kita pergi production. Production jauh sikit bahagian depan. Ni dekat kita punya projek ni seluas tanah 3 ekar. Tak besar juga lah. Tapi ada kawasan-kawasan yang boleh kita naikkan lagi lah. Yang ini semua dah order. Ni semua orang dah order lah. Selalu kita akan asingkan lah kat sini. Ni tengok ni. Ni benih apa? Ni benih apa yang digunakan lah 45 hari. So sini semua ni 45 hari. Yang atas ni 60 hari. Tapi ni semua yang ni semua dah ada customer punya dah. Kita nak tunggu dia at least lebih daripada semalam matang lah baru kita jual. Ni semua orang punya. Kalau nak kena booking. Ni saya bawa ke depan pergi production. Ya, Encik Faiz yang nak jaga itu apa, itu kita punya itu apa, itu bongkar, apa yang penting kita kena jaga? Yang semasa kita buat proses itu, apa tu? Simpan kasih dia matang, apa yang kita kena jaga? Kasih dia sebenarnya kerosakan. Lebih baik sebenarnya kita dirikan dia, tapi sebab kita tak ada kawasan, tempat kita limited kan. Sebab tu kita susun baring macam tu. Tapi sebenarnya lebih baik dirikan dia.
Dia kena taruh itu kapur lah, kapur putih. Betul? Kita ditaruh kapur putih kat sini. Oh kena kena Ada? Tu nak elakkan serangga lah. oh boleh lah. Boleh. Boleh, memang tak ada masalah. Okay. Tabur je. Inilah saya kata tadi rel tadi. So nanti bongkar tu daripada atas besi tu kita akan susun dekat rel ni lah. Ada roda tu nampak. Tu rel kita stack satu-satu. Ni tak ada dah. Dah balik. Ni bongkar yang belum isi benih lagi. Belum masak lagi, belum kukus pun lagi lah. Ini kawasan production kita lah. Kita ada beberapa mesin kat sini lah. Ini pertama ni, ni mesin bagging. Mesin bagging 8 lubang. Kita gunakan. Yang ini habuk kayu yang dah diperam. Ni yang baru sikit. Maksudnya kita ada dua lah mesinnya. Satu, dua. Okey, dia prosesnya macam ni. Okey, kalau cik nampak ni, ini selalunya kita akan pakai foli ataupun bajak taruh atas ni. Habuk kayu. So benda ni akan automatic bergerak gitulah. Aduh berat sikit. Tolak dia, dah akan ayak dia sampai dia proses ayak tu tinggal habuk kayu sajalah. So benda asing kita akan bawa keluar ke sini. Dia akan jatuh. Dia akan bawa tolak ke sini dan daripada sini dia akan naik atas. Terus masuk ke mesin mix ni ya. So dekat sini semua yang kita akan mix lah 3 bahan utama tadi tu. Dengan campuran-campuran orang kata resepi rahsia. Tak adalah rahsia pun. Dan daripada situ nanti kita akan bawa keluar dan masukkan ke dalam mesin bagging lah. Mesin bagging ni pun tak boleh masuk banyak-banyak sekali, nanti dia sangkut. Itu je konsep dia. Encik jual satu bongkar berapa? Saya jual ikut kuantiti tuan. Tuan bukan. Cik Syakira. Saya jual ikut kuantiti. Daripada RM1.5 sampai RM2.5. Tengoklah berapa banyak. Lagi banyak lagi murah lah. Lebihnya saya dekat sini sebab apa? Sebab sebelah tu kilang somel, kilang kayu. Jadi daripada sebelah pakai bajak tu kan, ke sini lah. Tu dekat sana tu kan, nampak habuk kayu tu kan. Itu je lah lebih saya. So senang dapat habuk kayu lah. Tak payah ada cost transportation lah. Dekat situ kita jimat sikit lah. Kat situ yang kita boleh main harga untuk satu bongkar sebenarnya. Sebenarnya grower lain tempat lain harga. Sebabnya pengantaran berbeza, bahan-bahan pun berbeza. Jadi kat situ semua nak kena main peranan. Encik Faiz, Pemeraman habuk kayu, habuk kayu yang baru kita tak gunakan. Kita akan simpan dalam at least 2 minggu baru kita akan gunakan. oh itu barunya itu habuk kayu kena simpan 2 minggu lah. Asal lah. Apa? Betul, sebab habuk kayu yang baru proses, habuk kayu yang baru proses dia kurang sesuai. Sebabnya bila habuk kayu yang proses tu dia panas lagi. So bila kita buat campuran tu dan mix tu dia kurang bagus lah. Dan nak tambah apa-apa tak? Time pemeraman habuk kayu tu. Tak perlu. Ni yang plastik tadi tu. Siapa tanya saya plastik tu. Boleh cari ni company ni. Nampak pula. Ni yang tanya plastik tadi. Yang grup nanti KL. Ini daripada KL lah semua. Ada banyak-banyak. Tu kat depan tu sana ada. Tinggal ni je. Allah Allah. Ini rakam-rakam. Soalan? Tak ada. Jawab.
Okey. So itu tadilah orang kata sedikit lah khusus kita pada kali ini. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya. Apakah basuh serbuk kayu sebelum packaging bongkar dengan kloro cukup untuk menghapuskan mengandani ini boleh mengakibatkan bongkar memasak atau steam? Saya tak pernah, boleh alih sikit angin kuat sangat. Saya tak pernah basuh kan. Sebenarnya untuk kalau masalah-masalah contoh mikroorganisma ni, masa kita kukus tu sebenarnya proses kukusan tu adalah untuk membunuh bakteria-bakteria yang tersebut lah. Bakteria yang jahat tu lah. Itu sebenarnya motif untuk kita kukus. Jadi bila dah lepas pengukusan tu kita tak ada buat apa-apa orang kata perkara-perkara yang lain lah. So itu je lah yang kita buat. Kita punya ni simple saja sebenarnya. Cumanya yelah setiap perkara tu kadang ada masalah yang terjadi kan. So macam mana kita nak selesaikan masalah tu, yang itu berdasarkan daripada pengalaman jugalah, try and error jugalah. Encik Hafiz. Bongkar yang lama boleh recycle balik tak? Saya tak kita buang. Dulu ada company ambil dia buat by kompos, perabot kompos, dan ada juga yang ambil untuk jadikan sebagai medium tambahan untuk buat baja. Tapi tak adalah, kebanyakannya kita buang lah, bakar jauh lah. Encik Hafiz. Hello? Encik Hafiz? Hello? Encik ni ada cakap apa-apa? Saya tak dengar. Encik Hafiz? Sekejap ulang balik Cik ni lagi sekali. Ya, saya nak tanya, kalau kita gunakan klorok ataupun benda-benda lain lah selain daripada steam itu untuk menghapuskan mikroorganisma tu, boleh ke tak boleh ya? Sebab kadang-kadang nak dapatkan steam untuk buat steam tu pun masalah juga ya. Okey. Untuk soalan puan ni sebenarnya ini daripada saya punya pengalaman lah dengan lawatan ke tempat-tempat lain, belum ada lagi lah dia menggunakan option lain selain daripada steamer ni untuk orang kata matikan mikroorganisma ni. Jadi saya tak dapat lah sebab saya pun tak pernah buat kajian, tapi saya tak pernah try lagi lah. Cumanya apa yang saya boleh kata, saya memang gunakan steamer lah untuk proses kukusan membunuh bakteria atau mikroorganisma ni. Itu je. Okey, terima kasih ya. Tadi Encik Hafiz beri tunjuk itu nombor telefon ya. Saya nak lagi sekali nombor telefon untuk beli polybag itu. Boleh, nanti saya ambil gambar je, senang. Ya, terima kasih ya. Berarti ambil gambar tu supplier tu. Encik Faiz nak tanya pasal kulit oren tadi. Macam mana nak settlekan kulit oren tu? Kulit oren tu sebenarnya dia dua faktor dia selalu. Faktor pertama adalah cara kukusan yang kurang betul, atau yang kedua adalah benih yang tercemar lah. Selalu dua ni lah. Tapi kalau dekat sini bukan masalah benih selalu, masalah kukusan tu lah. Sebab kita sekali kukus 5,000 bongkar, kadang mesti ada dalam kurang daripada 10 bongkar yang akan berhijau macam tu. Kita try jugalah fix masalah tu, cumanya belum ada penyelesaian lagi. Tapi memang kulit hijau ni pengalaman 10 tahun pun saya rasa belum dapat lagi lah untuk elakkan. Tapi kita sedang berusaha ke arah tu lah. Yang kulit oren pula. Temperature untuk steamer tu berapa je? Untuk masak bongkar, dia tadi. Saya selalu gunakan dalam 100 darjah Celsius lah untuk masak selama 4 jam. 98 ke 100 macam tu. Ada lagi soalan? Yang kulit oren. Yang kulit oren tadi tu lah, masalah dia daripada steamer, cara kukusan yang kurang baik tadi tu, dengan ataupun pencemaran pada benih.
Cara untuk atasi dia tu kita kena ada kena buat kukusan yang orang kata yang betul lah, yang betul-betul ikut SOP. Tapi itulah masalahnya bila kita buat kukusan yang secara mass production, walaupun kita ikut macam mana SOP tu sekalipun, mesti ada juga yang akan terkena kulat oren tu. Saya masih orang kata belum dapat penyelesaiannya lagi lah. Tapi bagi saya itu orang kata adat lah dalam bertani. Sebab kalau masak 4,000 rosak dalam 5, kena kulat hijau, bagi saya tu biasa. Sebab pun dia tak sampai 10% pun kan. Tapi memang sekali masak kalau 4,000, 5,000 bongkar mesti ada kulat oren tu. Cik Faiz, nak tanya sikit. Berkenaan dengan serangan bari-bari. Sebab saya tengok bari-bari ni adalah masalah besar lah. Sebab dia akan menyerang setiap kali lepas jenawan tu start berkembang. Daripada situ saya tengok dia ni menyebabkan penyakit lain macam kulat hijau, kulat hitam semua tu. Nak tanya pendapat Cik Faiz lah berkenaan untuk kurangkan serangan dia tu. Kalau bongkar tu hitam tu bukan bari-bari tu tuan, tu selalu hama tu. Hama dia kalau kalau tuan mengusahakan rumah cendawan yang kawasan tu ada ternak orang kata ayam, memang ada masalah selalu pada bongkar. Tapi bari-bari ni selalunya kita pakai serai wangi. Serai wangi tu boleh spray pada bongkar ataupun spray di kawasan lah. Dia akan mengurangkan lah. Lagi satu kita boleh guna yang tadi tu lah, sticky wallpaper tadi tu lah. Untuk orang kata menangkis lah. Tak adalah kata 100% boleh orang kata menghapuskan, tapi membantulah. Okey, baik. Benih tuan buat sendiri ke dia buat sendiri? Kita ada buat sendiri, kita ada ambil dengan beberapa supplier lah. Ada 4 orang. Mana tadi yang buat benih tadi? Oh, dah balik. Tadi ada. Tak ada orang yang balik dah. Dia kita buat benih sendiri. Kita ada buat benih sendiri, tapi kita tak jual lah benih kita. Kita guna sendiri je. Dan kita ada yang kita ambil lah main supplier untuk benih CNC dekat Johor, dekat Muar. Itu kita punya main yang banyak orang kata supply benih dekat kita. Kalau tak ada, boleh tak saya nak minta tolong tuan-tuan untuk buka kamera untuk kita ambil gambar, boleh tak? Dia boleh buat report. Boleh. Boleh buka kamera. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan lah, nanti selepasnya kita akan sediakan Google Form. Google Form tu anda perlu isi lah kalau anda nak sijil anda kami post. Tapi kalau yang nak soft copy saja pun boleh. Kita boleh bagi, maksudnya dalam bentuk PDF lah. Tapi kalau nak sijil tu di print dan di post, kena isi Google Form tu lah. Nanti kita akan bagi kat group lah. Minta sikit feedback daripada tuan juga dalam Google Form tu. So penambahbaikan kita akan buatlah dari semasa ke semasa. Tapi itulah, boleh buka kamera dah. Kita ambil gambar. Baik. Dalam mic. Boleh Okey. Alah, Amai dah buka dah. Okey, tak main je. Okey, Amai juga. Ada sini kat Pizza. Sekejap ada lagi. Semua dah buka dah ni. Tapi tak keluar. Sekejap Okey, semua bersedia Okey, right. 1, 2, 3. Okey, one more. Okey, right. 1, 2, 3. Okey, actually freestyle. Okey. Nampak saya tak, Faiz? Nampak saya tak? Sebab saya tak nampak diri saya. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Gelap. Tak nampak. Macam mana nak buat ya?
Bahaya tu Buka kalau tak lampu, nampak bang. diri sendiri. Buka lampu. Macam mana Gelap nak saya tu. nampak ya? Di how tu. Tanda-tanda je. Oh. Kan tak? Okey. Nampak. Okey. Okey. Okey Satu, dua, tiga. Okey. Okey, sekejap. Saya cek dulu. Nanti kan tak ada pula gambar dia. Ada? Ada tak saya Faiz? Yang ada Wan. Sebab saya tak Kau nampak pakai diri baju putih sendiri lah. ni Faiz. Ah. Okey. Ada dah keluar. Okey, sebelum saya habiskan kita punya kursus pada hari ini, saya ingin memohon maaf lah sekiranya ada orang kata salah faham ataupun kekurangan maklumat ataupun ilmu yang saya kongsikan pada kursus pada kali ini. Tapi pada kursus yang kali ini saya rasa memang agak berat sikit lah sebab ada beberapa slot tambahan yang saya masukkan. Tapi saya harap melalui perkongsian ni rakam. Melalui perkongsian ni anda dapat belajar sesuatu lah daripada kursus kita pada kali ini kan. Tapi saya ingin memohon maaf lah sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersalah tutur bahasa. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Saya ingatkan anda lagi sekali untuk mengisi Google Form yang kita sediakan, dan dekat situ saya mohon feedback daripada anda untuk kita buat penambahbaikan ataupun idea-idea baru daripada anda untuk kita berkembang, insyaAllah. Kalau ada rezeki kita jumpa secara face to face kan, mungkin kalau bukan di sini di mana-mana tempat di lain hari. Selain daripada itu, kalau anda yang berminat untuk menjadi ahli PUCHAM, Pertubuhan Usahawan Cendawan Industri Malaysia, anda boleh pergi ke Facebook PUCHAM, iaitu Pertubuhan, ataupun nanti saya kongsikan link di dalam grup. Okey, kepada anda insyaAllah banyak inisiatif yang saya akan yang saya akan kongsikan pada saya. Dan akhir kata ataupun visi hidup saya mudah je. Orang kata kehidupan ni ataupun perjalanan kehidupan ni tak mudah seperti kita memusing-musingkan tangan. Tapi insyaAllah dengan tangan ni kita boleh mengubah nasib diri kita, nasib negara dan nasib bangsa. So kepada anda semua, jangan lupa ingat mushroom. Assalamualaikum. Bye-bye. Sebelum pergi ya, Faiz, tolong share you punya slide ya. Don't forget ya. Okey, boleh, tak ada masalah. Memang saya akan share pun. Terima kasih. Ya, Faiz, nak beli itu Agoda macam